Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari yang berbahagia ini, hari ini adalah hari Selasa 20 berapa dah Syaban? 27 Syaban. Berarti kita ada 3 hari lagi dalam bulan Syaban, ataupun dah mungkin hari Jumaat adalah hari awal Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Sempena nak menyambut Ramadan ini, Bunda ingin memohon ampun dan maaf kepada semua sahabat-sahabat syurga sekalian, semua yang berada, yang pernah melihat saya di Facebook, ataupun mungkin juga rakan-rakan yang pernah bertemu di luar sana. Mudah-mudahan kita semua saling bermaafan dan kita dapat menyambut Ramadan dengan ialah di antara kita sesama manusia, kita saling bermaafan. Itu adalah suatu perkara yang penting untuk kita terus dapat beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk sebelum kita mulakan ni, Bunda ada post pagi tadi tentang keputusan share terbanyak. Tahniah kepada yang dapat hadiah dan kepada yang tidak dapat hadiah, insya-Allah semua semua sekali yang dapat hadiah dan tak dapat hadiah, insya-Allah semua dapat pahala daripada Allah kerana menyebarkan berita yang baik ataupun perkara yang baik sebagai satu perkembangan ilmu di antara kita semua sahabat-sahabat di Facebook kita ni. Dan bagi yang tak dapat hadiah tu, mungkin anda terpilih untuk siri surah Tadabbur Surah Taha ini. Kerana surah Taha ini Bunda tidak tunggu sampai hujung siri, tetapi setiap seminggu akan ada 2 pemenang. Satu pemenang dapat buku Aku Pasrah Kalian Pulang, dan satu pemenang lagi akan mendapatkan hadiah buku Relaxa. Jadi mana tahu ada rezeki selain daripada kita menyebarkan berita yang baik kepada orang lain dan kita berkongsi. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Dan pada awal sebelum juga saya memulakan ni, saya nak tengok siapa yang ada. Ada Khairun Nazri Muhammad Arash, ada Suryaku, ada Dayang dan ada siapa lagi? Tak nampak sangat Khairun Nazri dah share. Terima kasih kepada yang lain-lain juga. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sihat sejahtera semua di sana. Kita doakan kita semua sihat. Alhamdulillah, kita insya-Allah dapat menyambut Ramadan beramal. Sebenarnya bukan kita perlu bersedia daripada sekarang beramal. Allah dah beri peluang pada kita. Kita tidak ada pun banyak tugasan sebab kita diminta duduk di rumah masing-masing. Jadi kepada yang tidak berkhidmat sebagai barisan hadapan contohnya, maka kita fokuslah beribadah di rumah. Kepada mereka yang beramal, mereka yang berada di barisan hadapan, Allah telah memberi ruang dia beramal dengan tanggungjawab yang mereka laksanakan dengan baik. Dan kita mendoakan mereka sihat dan sejahtera, mereka semua selamat, dan Allah sentiasa ganjari pahala ke atas apa yang mereka lakukan, kerana mereka telah berjuang demi keselamatan kita semua. Dan
untuk hari yang mulia ini. Saya kata mulia sebab kita dah dekat sangat bulan Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Kita sambut Ramadan dengan begitu gembira sekali kerana Allah menjanjikan pahala berganda apabila kita beramal di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan jugalah akan digandakan adanya malam Lailatul Qadar, dan di bulan Ramadan juga adalah sempena dengan nuzul Al-Quran dan macam-macam peristiwa yang ada di bulan Ramadan. Tetapi yang paling utama ialah janji Allah dan kita akan digandakan pahala, diampunkan dosa. Jadi marilah kita melakukan sebaik mungkin amalan kita, sebaik mungkin beramal sebab kalau kita kita tahu kalau macam jualan sale contohnya, semua berebut-rebut. Bulan Ramadan ni lebih daripada jualan sale sebenarnya, kerana bukan mudah kita nak melakukan pahala, tetapi ini ada gandaan. Maka kita rebutlah peluang sekarang, jaga kesihatan supaya kita dapat beramal dengan baik. Sentiasa memulakan kita mulalah mengaji, berzikir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat lakukan dengan paling baik sekali. Okey, ada Muhammad Rizalman, ada Nolin Talib, terima kasih Kak Nolin. Ada Adibah Sulaiman, Adibah, Assalamualaikum semua. Mudah-mudahan semua sihat sejahtera. Oleh kerana kita telah pun kita boleh mulakan dakut kita punya tadabbur ni. Hari tu kita sampai kepada ayat yang ke-8 di mana kita telah saya ulang sikit kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita ataupun menerangkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu sebenarnya adalah untuk memberi keselesaan, memberikan sebagai satu tasliyah kepada Rasulullah dan kepada kita semua, bahawa agama Islam, syariat Islam itu bukan untuk menyusahkan, bahkan memberikan kegembiraan, menunjukkan jalan yang baik untuk kita menyempurnakan hidup kita di dunia menuju akhirat yang kekal abadi. Okey, terima kasih Fawaz Abdul Hamid. Dan seterusnya pada ayat yang lepas juga kita telah bercerita tentang Ar-Rahman ala arsy istawa, maksud dia dan sebagainya. Dan Allah telah menjelaskan bahawa bagi kita semua Allah itu adalah pemilik apa yang ada di langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semua itu milik Allah. Begitu juga apa yang ada di dalamnya, harta yang diberikan kepada yang kita umat manusia mendapat kekayaan daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan bahawa apa yang kita mohon itu sama ada dengan suara yang kuat ataupun kita ada di dalam hati, perlahan semua sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengingatkan bahawa Allah itu Esa dan dialah juga yang memberikan nama dirinya dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu, Bonda dah cerita yang lepas bahawa Asmaul Husna itu sepatutnya menjadi doa kita. Mudah-mudahan kita mencapai apa yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha tinggi. Okey, hari ini kita akan berbicara tentang cerita Nabi Musa. Ayat 9, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa hal ataka hadithu Musa. Dan tidakkah aku datangkan kepada kamu hadis, cerita tentang Musa. Walaupun dibunyi pertanyaan ni, hal ataka, maksudnya di situ ialah bahawa Allah memberikan hint, nak beritahu bahawa dia akan sampaikan cerita tentang Nabi Musa. Tetapi kita nak kena ingat dalam bahasa Arab ni, bila sebut hadis, cerita, qisas juga cerita, qisah juga cerita, tetapi ada beza.
hadis itu perkara yang telah pun sebenarnya diketahui oleh ramai sebelum Nabi Muhammad. Cuma mungkin belum sampai kepada Rasulullah, maka Allah sampaikan. Kita kata mungkin, tetapi Allah tu tahu yang sebenarnya. Cerita itu sampai atau tidak pada Rasulullah, maka dia mahu menyampaikan kepada Rasulullah. Dan kitalah sebagai pengikut Muhammad membaca kisah itu. Dan dalam kisah itu sebenarnya ada pengajaran, ada makna, ada pengajaran yang perlu kita fahami dan jelas untuk kita hayati. Hari ini kita cuba fahami tentang cerita Musa yang Allah sebutkan itu. Dia kata dalam ayat yang ke-10, Izra'a naran faqala li ahlihi imkusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ya, dia kata Izra'a naran, ketika Musa melihat api, dia berkata kepada ahlinya, maksudnya ahli di situ saya nak terangkan ni satu-satu, keluarga dan yang bersama dengannya. Umkusu, duduklah sini dulu, tunggu. Inni anastu naran, aku akan pergi ke api tersebut. La'alli, moga-moga aku akan dapatkan untuk kamu biqabasin, dengan sikit api ni kadang-kadang kalau kita tu panggil apa selalu orang bawa api itu saya pun tak faham lah. Orang selalu bakar kat kayu ataupun sumbu bawa jalan tu. Andang lah kalau mungkin kita orang Melayu mungkin sebut gitu. Saya pun tak tahu macam mana, tapi bawa api lah, tak kira lah bawa nyalakan kayu atau bagaimana. Aw ajidu 'alan nari huda, ataupun di api tersebut saya dapat petunjuk jalan. Sebenarnya saya nak ceritakan sikit tentang cerita ini, cerita Nabi Musa ni, sebab nanti tiba-tiba kita diceritakan tentang dia nampak api dan dia beritahu ahli keluarganya ataupun siapa yang bersamanya untuk tinggal menunggu dia kat situ sementara dia pergi cari api. Jadi sebenarnya perkara ini berlaku di mana dan bila. Ya. Nabi Musa sebenarnya dalam perjalanan daripada Madian. Ya, Madian balik kembali ke Mesir. Di dalam surah Al-Qasas ada menceritakan peristiwa Nabi Musa ini di Madian dengan Nabi Shu'aib. Kalau anda pernah dengar cerita ini dalam surah Al-Qasas, di mana Nabi Musa bertemu dengan dua orang anak Nabi Shu'aib. Saya ceritakan sikit lah. Dan dia telah membantu anak Nabi Musa kerana Nabi Musa ni perempuan. Sedangkan yang waktu itu membantu dia mengambil air, semua yang mengambil air daripada telaga itu adalah orang lelaki. Jadi dia terpaksa melepaskan orang lelaki itu semua mengambil, baru sampai kepada giliran dia yang terakhir. Nabi Musa mungkin rasa kasihan melihat kedua-duanya itu, maka dia bantu dan dia ambilkan, kemudian dia bawakan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumahnya, anak Nabi Shu'aib ini, yang dua orang ini menceritakan kepada bapanya apa yang berlaku. Dan anak Nabi Shu'aib ini begitu kagum dengan ketangkasan ataupun kita kata kejujuran, amanah Nabi Musa membantunya untuk mendapatkan air di tengah-tengah kaum lelaki yang lain, sehingga dia mencadangkan kepada bapanya, qalat ahaduhuma ya abati istajarhu, salah seorang berkata, wahai bapaku, ambillah dia sebagai pekerja. Inna khair man istajarta al-qawiyul amin,
sesungguhnya sebaik-baik yang kamu ambil bekerja itu ialah yang kuat dan amanah. Tujuan bonda bacakan ni, saya nak tunjukkan bahawa Nabi Musa ni tinggal di Madian itu agak lama kerana dia dilantik sebagai pekerja oleh Nabi Syuaib. Hasil daripada pandangan salah seorang anak Nabi Syuaib tadi. Dan kenapa lantikan itu berlaku? Kerana Nabi Musa dianggap seorang yang amanah dan seorang yang kuat. Maksudnya dia boleh bawakan air, keluarkan air yang banyak kepada anak Nabi Musa. Dan Nabi Musa melihat, macam benda sebut tadilah, dia kagum melihat amanahnya Nabi Musa. Lalu dia beritahu kepada Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib telah melantik dia ataupun meminta dia menjadi pekerja selama 10 tahun. Dalam cerita sebahagian ulama tafsir, 10 tahun. Dan dia telah berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib. Maka anak Nabi Syuaib itulah yang ada bersamanya dalam perjalanan yang ketika dia nampak api ni. Dalam perjalanan ini, dia bukan sahaja dia membawa isterinya, tetapi juga anak-anak dan juga binatang ternakan. Oleh kerana perjalanan daripada Madian dan ke Mesir itu jauh, memang jauh lah dengan perjalanan berjalan kaki. Sehingga dia berada di dalam kegelapan. Maksudnya malam. Bila dia gelap, dia tak tahu. Dia macam sesat. Nak ke mana pun dia tak tahu. Dan waktu itu pula diceritakan oleh para ulama tafsir dalam keadaan musim sejuk. Mereka kesejukan. Memang mereka berharap sangat untuk ada api. Untuk memanaskan mereka. Untuk memberi cahaya kepada mereka. Untuk dia tahu jalan untuk sampai ke Mesir itu. Dan sampailah, inilah yang diceritakan. Sebenarnya dia, sebab cerita ni bersambung dalam surah yang lain. Sebab itu bonda bawakan dalam sebelum masuk dalam cerita ni. Tapi dalam cerita tadi tu, cerita dalam surah Al-Qasas tu, pengajaran yang besar yang perlu kita ambil ialah seorang pekerja yang baik ialah seorang yang kuat dan amanah. Kuat tu bukan maksudnya you mesti kuat angkat berat, mesti kuat ni. Tapi maksudnya bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang diberi dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang Melayu kata tak mengular lah. Kalau orang Melaka kata tak mengular. Umur kata mengular. Tak tahulah negeri lain cakap macam mana. Saya ni orang Johor. Jadi tiru-tirulah sikit orang Johor cakap. Tapi orang kampung saya tetap kata mengular. Okey, tak mengular maksudnya dia guna kekuatan yang Allah beri dan dia amanah. Jadi malah ada disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat itu adalah yang sebaik-baik yang dikasihi oleh Allah. Ataupun Allah lebih suka, lebih sayang minal mu'min ad-da'if daripada mukmin yang lemah. Sebenarnya kekuatan ini ada beberapa makna. Maksudnya juga membawa makna tegas, mempertahankan kebenaran. Jadi kalau kita lemah, kita tidak boleh mempertahankan kebenaran. Dan kita sedang berusaha untuk mencari kejayaan, tapi kita tiba-tiba jadi lemah, tak sanggup. Kita kata, susah, saya sakit. Kalau sakit lah. Kalau tak sakit, macam mana saya nak jaga anak saya, nak buat ni lagi, nak buat ini lagi. Banyak sangat maksudnya memberi alasan. Orang Melayu kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi kita tak nak lah macam tu. Kita nak masuk dalam golongan yang Allah kata lebih baik. Kekuatannya di sini ialah kekuatan semangat, kekuatan keimanan, kekuatan tanggungjawab, kekuatan melaksanakan perkara yang terbaik, kekuatan melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah tentu Al-Amin yang amanah, dia menjaga apa yang dia kerjakan. Sebab ada kita bekerja untuk orang lain ataupun bekerja untuk diri sendiri, perkara ini mestilah kita pelihara. Okey, Hasna Harun. Siapa lagi?
Maaf ya kalau saya tak nampak sangat nama. Liza, ada Nur Shazmi. Saya tak berapa nampak tulisan ni. Okey, kita ingat tu. Jadi sebelum saya masuk cerita Nabi Musa ni, kita kena ingat bahawa kerana cerita Nabi Musa inilah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa kalau kita mahu menjadi pekerja, marilah kita menjadi pekerja yang baik, pekerja yang amanah, pekerja yang kuat. Dan Bonda ingin sebutkan, sama ada bekerja sendiri, sama ada bekerja makan gaji, sama ada bekerja di swasta, sama ada bekerja dengan kerajaan, yang penting bekerja mesti kuat dan amanah. Kuat dalam erti kata mempertahankan kebenaran, kuat menggunakan tenaga yang Allah anugerahkan. Maksudnya bukanlah berarti kita terpaksa menguatkan diri kita walaupun kita jenis yang lemah, tak larat nak angkat, kita nak kuat-kuat. Tidak, maksudnya sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita kena ingat kita ni sebenarnya ada keistimewaan. Setiap kita ni ada keistimewaan yang Allah beri kepada kita. Ada di antara kita tak kuat pun nak angkat 2-3 kilo pun tak larat. Tapi kita ada kekuatan pemikiran. Kita ada kekuatan untuk mengatakan, oh kalau begini boleh diangkat. Ini caranya. Dia gunakan pemikirannya. Itu juga kekuatan. Kan? Ada orang kekuatannya dari segi emosinya. Dia tidak, umpama contohlah, kita kalau sedih terus je tidak boleh macam tak boleh buat kerja. Itu juga kelemahan. Jadi kita mesti urus semua tu dengan cara yang betul. Kalau kita rasa kita punya kekuatan fizikal kita setakat macam ni, kita cari bagaimana kekuatan fizikal itu boleh digunakan pada yang sebaiknya dan bagaimana kita boleh membantu kekuatan fizikal kita itu supaya boleh melaksanakan perkara sama dengan orang lain. Benda nak sebut ni. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang memang tubuh badannya perkasa, kuat. Tetapi ada yang kita lihat tubuh badannya biasa-biasa saja. Tetapi boleh melakukan kerja dengan baik sama dengan kedua-duanya sama. Saya nak beri contoh. Ada orang kerja laju tau. Saya ni orang perempuan, cerita pasal perempuan. Kita tengok dia di dapur masak, sekejap je siap. Ada juga agak slow. Tetapi dalam slow dia tu dia buat dengan tekun. Sehingga siap juga apa yang dia nak buat. Maka itulah kekuatan yang diberi oleh Allah itu adalah sama sebenarnya. Dan ada kekuatan, contohnya yang kerja laju itu sesuai untuk apa? Yang kerja slow tu sesuai untuk apa? Jadi sebab itu Allah jadikan kita lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Dia tak bagi sama dalam kita punya keistimewaan supaya kita ada tolong bantu, kita ada bekerja sama. Bagaimana kita punya saya nak sebut, bagaimana kita punya keistimewaan itu boleh berpadu dan boleh boleh menjadikan menghasilkan sesuatu yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang memberi faedah kepada diri dan orang lain juga, kepada ummah seluruhnya. Okey. Saya balik maksudnya kita dah tahu cerita Nabi Musa tadi, dan setelah dia duduk 10 tahun di Madian, dia pun nak pulang ke Mesir, dan sampai di satu kawasan, nanti saya ceritakan kawasannya, dia ternampak api. Dalam ketika dia memerlukan api tadi, dia nampak, maka dia pun beritahulah isterinya dan sesiapa yang bersamanya, anaknya, binatangnya. Tinggallah di situ dulu. Imkusu inni anastu nara. Aku nak pergi cari api itu. La'alli, moga-moga. Daripada kalimah la'alla, dengan harapan maksudnya, atikum minha, aku boleh ambil sedikit daripada api itu. Macam saya kata tadi, sama ada boleh ambil api lah. Sebab masa tu, zaman tu tak ada mancis, tidak ada orang Arab kata wallah pemetik api. Jadi dalam keadaan waktu itu, mereka menghidupkan api dengan cara mereka sendirilah, menggesilkan kayu, batu dan sebagainya keluar api. Tapi oleh kerana terlalu musim sejuk, perkara itu tidak dapat dibuat oleh Nabi Musa. Dan dia kata,
ajidu 'alan nari huda. Daripada api itu boleh jadi ada petunjuk jalan. Sebab logiknya bila ada api tu ada manusia. Jadi Nabi Musa mengharapkan pada api itu ada manusia yang boleh menunjukkan dia jalan. Bukan api tu yang tunjuk dia jalan. Jangan silap faham. Kerana ada pula kata dia menyembah api. Na'udzubillah wali'azbillah, kita beriman begitu. Tidak. Nabi Musa maksudkan ialah logiknya di situ ada manusia dan manusia itu boleh menunjuk jalan untuk dia sampai ke Mesir itu bagaimana. Okey. Sekarang itu cerita kenapa dia pergi ke api tadi. Sekarang apabila dia sampai ke api itu, falamma ataha nudiya ya Musa. Apabila dia sampai ke api itu, dia dengar ada satu suara memanggilnya, ya Musa. Nudiya. Nudiya ni satu perbuatan yang disebutkan siapa pembuatnya. Jadi kita kata ada yang memanggilnya. Dia pun sendiri tak tahu lagi masa tu. Dia panggil apa? Ya Musa. Dia pun mencari-cari dari mana arah suara itu. Dan dia tertanya-tanya suara itu dari mana. Okey. Dan suara itu pun mengatakan, Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu. Maksudnya itu adalah kalamullah daripada Allah. Fahla' na'laika. Lucutlah, bukalah kasut kamu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kamu sekarang berada di tempat yang suci, iaitu bilwadi al-muqaddas, lembah yang bersih, iaitulah Tuwa. Nama tempat tu Tuwa. Kalau kita baca dalam kitab sejarah dan tafsir, dia menyebutkan Wadil Muqaddasi Tuwa ini terletak di kaki ataupun di lereng Gunung Tursina. Gunung Tursina ni ada lagi. Dan ramai juga di antara pelancong yang pergi ke sana. Ya. Tiga ada yang tanya ada lagi ke ada. Wadil Muqaddas Tuwa ni juga ada. Sebelum Bonda pindahkan, mari kita lihat. Ini adalah kerana manusia ataupun yang mendengar kata-kata Allah secara langsung tidak melalui Jibril, ialah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Inni ana rabbuka. Maksudnya Allah secara direct, dia tak guna wahyu, tidak guna perantaraan, tidak meminta Jibril mewakilinya, tapi dia sendiri yang Allah sendiri yang menyampaikan kata-kata itu. Kemudian dia meminta Nabi Musa melucut kasutnya. Ini ada pengajaran kepada kita. Ini berarti bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu menunjukkan kepada Nabi Musa bahawa dia wajib menghormati kerana dia akan bercakap dengan Allah. Maka dia kena lucut kasutnya. Kita kena bayangkan dia dah berjalan lama tu daripada Madian. Tentu kasutnya juga telah dipenuhi kekotoran. Maka Allah minta dia melucut kasutnya. Dan kalau kita baca dalam tafsir juga, dia mengatakan ini adalah juga sebagai sebagai satu panduan kepada para penuntut ilmu. Kalau kita mahu menuntut ilmu, kita mestilah membersihkan diri kita. Maksudnya tidak ada kekotoran yang ada pada diri kita. Pakai baju bersih. Kadang-kadang sebab ada tempat kita tak lucut kasut kalau kita pergi belajar kan. Melainkan kalau kita kat masjid surau, kita lucut kasut. Kalau kita kat padang, kita tak lucut kasut. Tetapi perlu ingat tolong bersihkan kasut. Kalau ada kita terpijak benda-benda yang tak elok, kita bersihkan. Sekali lagi Bonda dah sebut dah yang banyak kali sebelum ini. Sebaiknya, malah itu lebih afdalnya, mesti ada wuduk
ada air sembahyang. Itu adalah kebersihan yang paling penting. Jadi pada anak-anak yang belajar, terutamanya di universiti tu mana-mana, sayang make up kot, asyik nak ambil sembahyang aja. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum kita pergi, kita mandi kan, mungkin mandi sebelum salat subuh kita dah berwuduk, tapi kita sebelum bersiap pagi kita wuduk lagi, supaya kita ada wuduk apabila kita pergi untuk belajar. Sampai di tempat belajar, mungkin dah masuk waktu duha, kita nak solat duha, kita perbaharui wuduk kita. Okey, dan mungkin kelas bermula pukul 8, kelas bermula pukul 9, kita ada wuduk lagi. Melainkan kalau kita tak sengaja wuduk kita terlepas, itu tak apalah, sebab kelas ni berjam-jam lah pula. Tetapi selepas itu kita ada pula waktu zuhur, maka kita berwuduk lagi. Bukan maksudnya kita menyusahkan kita, dia memang satu kebersihan yang perlu dijaga. Kalau kita lihat zaman COVID-19 ni, kita sentiasa disuruh basuh tangan, basuh ni, kita ni orang Islam semua dah biasa. Malah dalam Islam, wuduk itu ada komo-komo, ada basuh hidung, semua sekali. Orang Islam ni memang dah ada dah semua kebersihan-kebersihan yang perlu dijaga sepanjang hari yang kita lakukan. Berapa kali tu kena fikir. Jadi itu adalah contoh yang terbaik. Dan bila Allah suruh Nabi Musa lucut kasut, ini adalah satu lambang bahawa mereka yang menuntut ilmu perlu bersihkan diri. Perlu bersihkan diri. Tak apalah kalau duduk rumah dengan live, bukan live saya saja, dengan mungkin kita memang hari ni saya nak duduk tengok video ustaz ni, ustazah ni. Kita kalau tak sempat pun nak tukar baju cantik-cantik, tak perlulah. Kita ada wuduk, itu yang penting. Sebab kita nak niat, kita nak dapat ilmu, kita nak beradab. Bukan walaupun kita tidak mengadap guru. Ini belum lagi cerita mengadap guru. Sekarang lagi ramai online belajar, pakai Zoom, pakai Google Class, macam-macam lain pelajar-pelajar kita. Jadi hormatilah, walaupun tidak face to face di tempat yang sama, maka kita mahukan barakah ilmu itu, maka kita hormatilah barakah ilmu itu dengan adab. Janganlah pula nanti, tak ada sembahyang, tak boleh dengar ni ustazah ni live ni, tak boleh nak pergi ambil sembahyang pula. Tidaklah menyusahkan sampai macam tu. Kita kena lihat Allah kata ma anzala alaikal qur'ana litashqa, bukan nak menyusahkan. Tetapi seandainya boleh, kalau tak boleh, tak sempat, tak apa. Kali ni tidak, tapi kalau kita esok kita nak buat dan kita ada masa untuk dapat pahala, apa salahnya kita buat? Hari ni mungkin tidak berkesempatan, maka tidaklah. Cuma kita cuba biasakan diri kita sentiasa ada wuduk. Okey. Lainlah kalau air tak ada, apa tak ada, itu susah. Ada di antara anggota kita tidak boleh kena air, itu cerita lain lah. Atau kita sakit, tak boleh bangun. Malah kalau kita sakit, boleh jamak solat kerana menyusahkan kita untuk berwuduk dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah memang dah sebut bukan untuk menyusahkan kamu. Ada kaedah untuk menyenangkan. Cuma diterangkan mana yang lebih afdal. Okey, kita ada Ustaz Dr. Muhammad Syarizal Nasir, kita ada siapa Novi, kita ada Nur Hafiza, Nutfia, siapa lagi saya tak nampak sangat, Isha, Izza Aida. Isha dia duduk daripada negara jiran. Kita ada Suwaibah Muhammad Sharif. Ni semua terima kasihlah menonton. Assalamualaikum semua yang baru masuk. Okey. Tadi pun dia sebutkan, bila disebut bilwadil muqaddas itu, di wadi yang bersih, maksudnya tempat itu sudah dianggap muqaddas kerana Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam.
Dan nama tempat itu Tua, tadi saya pun dah sebutkan, dia terletak di lereng bukit atau di kaki bukit Tur Sina. Saya kira semua ni biasa dengar nama bukit Tur Sina itu. Okey. Di mana tempat itu pernah kita orang Islam tidak boleh pergi. Tapi sampai sekarang pun boleh pergi tetapi agak susah. Mudah-mudahan satu masa dia kembali kepada sekarang sebahagiannya lah kembali kepada negara Mesir, tetapi kita naklah Baitul Maqdis itu kembali kepada orang Islam, kembali kepada kita semua dengan baiknya. Okey, kita lihat lagi untuk seterusnya. Sebelum saya baca ni, saya lihat ramai juga yang share, tetapi kalau boleh tolong share grup supaya lebih ramai. Sebab kalau share secara individual atau profil kita saja kadang-kadang kurang meluas. Saya lihat yang lepas hari Ahad tu ramai yang share ikut grup menyebabkan ramai yang tonton. Jadi bolehlah kita share ke grup supaya lebih ramai lagi tersebar luas. Walaupun benda sebut lagi sekali bukan berarti apa yang benda ajar ini lengkap. Cuma sekiranya ilmu itu sampai sebahagiannya boleh jadi memberi hidayah dan akan terus mencari ilmu tambahan daripada apa yang didapati. Ataupun mungkin mencari lebih lagi, apa lagi mungkin yang tidak jelas, kita cari lagi di tempat yang lain. Itu yang kita harapkan. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat yang ke-13. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa AS, sesungguhnya aku memilih kamu. Maksudnya memilih kamu menjadi rasul. Fastami', maka dengarlah lima yuha, apa yang diwahyukan kepada kamu. Maksudnya dengar betul-betul. Dia belum balik lagi jumpa isteri dia, belum ambil api lagi tu Jadi api sebenarnya yang menyala, tadi saya belum habis cerita. Api yang menyala itu sebenarnya bukan api yang macam kita lihat tetapi api itu cahaya yang Allah beri supaya Nabi Musa pergi ke tempat tersebut. Dan dia tidak turunkan kata-kata itu bersama dengan ketika Nabi Musa itu bersama isterinya, keluarganya, dan ada bersamanya ada binatang-binatang. Jadi kalau dia turunkan di situ, mungkin dia terganggu dan tidak boleh fokus dengan wahyu diturunkan. Lalu Allah berikan petanda cahaya tadi dan Nabi Musa pergi ke tempat tersebut dan tempat itu dikatakan Muqaddas Tua. Maksud nama tempat itu tuas dan dikatakan tempat suci. Dan seterusnya setelah Allah memberitahu bahawa yang bercakap itu, yang kalam itu adalah kalamullah, dia teruskan wa ana ikhtartuka, dan aku memilih kamu, fastami' lima yuha, maka dengarlah apa yang aku wahyukan kepada kamu. Okey. Apa yang dia wahyukan? Dia kata, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Itu utama yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala tekankan. Allah yang mula-mula Allah sampaikan kepada Nabi Musa. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Ini kita kena ambil perhatian. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali adalah menyampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa itu adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul. Kemudian
dia jelaskan bahawa aku adalah Allah yang tidak ada yang disembah melainkan, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis salah, dan dirikanlah solat. Li zikri, untuk mengingati aku. Okey. Kita tanya diri kita. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi kita ni yang wajib ada 5 waktu. Sepatutnya dalam 5 waktu itu memanglah kita, dia oleh kerana masanya dekat-dekat, maka memang kita memperbaharui ingatan kita. Tetapi ya, kadang-kadang kita ni rasa, ada masa kita rasa tidak tenang. Ada masa tidak kita takut, bukan tidak tenang, kita tidak mahu kita terganggu dengan gangguan syaitan. Kita tak mahu terganggu dengan syaitan. Ni pun macam-macam. Ada juga syaitan yang berbentuk manusia, ya. Jadi kadang-kadang ada gangguan-gangguan pemikiran daripada kata-kata orang lain. Maka untuk supaya kita lebih selamat, aqimis solah, dirikan solat. Jadi kalau kita solat fardu, kita tambah lagi solat sunat supaya kita lebih terpelihara, kita lebih terjaga daripada melakukan melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat, ya, di dalam satu ayat yang lain dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ada menyebutkan, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina amanu, mereka yang beriman, tatma'innu qulubuhum, hati mereka adalah tenang. Bizikrillah, dengan menyebut Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan menyebut Allah itu ataupun mengingati Allah itu boleh menenangkan hati? Jadi di sini li zikri itu, kita nak ingat Allah itu, kadang-kadang kita kata kita tengah masak, kita tengah drive, ada ketua keluarga tengah pergi belanja, tiba-tiba rasa tak tenang, tiba-tiba rasa terfikir yang bukan-bukan. Kita memang sentiasa sebut Allah. Zikrullah. Sama ada kita nak sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau apa saja, tetapi kita sebut Allah dengan erti kata kita mengingat dia. Sebenarnya bukan kita risau baru kita ingat Allah. Kita perlu ingat, perlu sebut supaya kita tidak terganggu. Sebab kalau kita tidak sebut, itulah yang menyebabkan kita terganggu. Hati kita tidak tenang. Sedangkan sudah disebut dalam ayat Quran bahawa mengingati Allah, menyebut Allah itu tatma'innul qulub, adalah menenangkan hati. Jadi kita tidak perlu macam mana saya nak cerita, kadang-kadang kita dengar pakar-pakar barat menerangkan, kalau orang ambil belajar daripada psikologi barat, kalau hati tak tenang, pergi jerit. Hati tengah risau, pergi atas satu tempat jerit, keluarkan. Apa yang merisaukan tu keluarkan. Kita dalam Islam, kita keluarkan, tapi bukan kita pergi jerit, tetapi kita menghadap Allah. Kita keluarkan kepada Allah. Kita sampaikan kepada Allah. Betul tak? Kita apa saja risau kita, tak kiralah kita sama ada kita pergi duduk di tikar, di sajadah, solat, ngaji, baru kita mengadu, atau di mana-mana saja kita mengadu. Kalau kita kata, oh saya tengah drive, masa kita drive itulah kita mengadu. Sebab kita dah baca dalam ayat yang lepas, walaupun perkara itu dalam hati Allah tahu. Jadi kita terus, ya Allah tenangkanlah aku. Ya Allah selamatkanlah perjalananku. Ya Allah, kita pun tiba-tiba teringat, ya Allah hutangku banyak. Ya Allah jauhilah saya daripada hutang yang banyak. Ya Allah murahkanlah rezekiku supaya hutang-hutangku boleh aku bayar. Tak ketenang kita. Tak perlu pergi jerit. Jerit sana, jerit sini untuk melepaskan kita punya gerak. Cara Islam mudah saja.
kita menghadap Allah. Sebenarnya sesiapa yang pernah melalui dugaan besar, mereka tahu yang dikatakan menghadap Allah. Sebab itu mereka yang mereka yang diduga oleh Allah itu adalah satu kebahagiaan. Sebab kita tahu bagaimana yang dikatakan munajat kepada Allah. Barulah kita kenal bagaimana sebenarnya takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tak pernah diuji, itu masalah besarnya. Mungkin tidak pernah merasa. Sekarang ini kita telah diuji sedikit. Sedikit je lah saya nak sebut. Sebab kita masih hidup, sihat walafiat. Kita ada anak, tidak ada pun yang mati daripada kalangan kita. Cuma kita kena berkurung. Itu pun satu ujian. Malu kalau kita hargai ujian itu, maka kita tahu kenikmatan yang dikatakan mengingati Allah. Mungkin pada mereka yang pernah melalui, saya nak sebut. Mungkin ada yang pernah kematian, orang yang paling kita sayang. Kepada siapakah kita mengadu? Kepada Allah kan? Kalau anda nak mengadu sesama manusia, tidak akan sama. Anda nak pergi menjerit di atas bukit untuk melepaskan kesedihan, tidak. Itu hanya bayangan kita saja kita selamat. Tetapi kalau kita menyerahkan redha kita kepada Allah, menghadap Allah, ya Allah berilah aku ketenangan, ya Allah berilah aku bersyukur dengan apa yang Engkau beri, ya Allah. Setakat ini, insya-Allah Allah akan beri ilham bagaimana kita menghadapi kesusahan-kesusahan itu. Mungkin kita ada ibu bapa kita sakit, kita tak tahu bagaimana kita nak tolong. Anak kita sakit, sampai kita kata, biarlah aku yang tanggung. Tak usahlah mak aku yang tanggung. Tak usah. Tidak. Kita fikir bahawa kita perlu berdoa dan mendekati Allah hari demi hari supaya kita lebih tenang. Kita lebih tahu bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha pemberi. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengasih. Maka kita mendekatkan diri. Sebab itu Allah kata, wa aqimis salata li zikri, untuk mengingati aku. Selagi kita tidak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah kita tidak akan tenang. Percayalah. Dan mungkin ada di antara kita yang teruji, sama ada teruji sakit, teruji kehilangan yang tersayang, teruji macam-macam. Dekatkan diri kepada Allah. Insya-Allah Allah akan beri ketenangan. Mungkin tidak terus hilang pada kali pertama, tetapi dia akan berlalu. Allah akan berikan ilham bagaimana apa yang perlu kita fikir, apa yang perlu kita buat supaya kita lupa kesusahan kita. Okey. Saya kira untuk hari ini sampai situ saja kita baca, iaitu ayat yang ke-14. Terusnya hari Khamis kita akan sambung ayat yang ke-15. InsyaAllah kita masih lagi bercerita tentang Nabi Musa selepas itu, tapi mungkin dia bercerita tentang lain, tentang hari kiamat dan tentang cerita-cerita ataupun syariat yang kita perlu faham. Okey. Jadi sebelum itu Bonda simpulkan bahawa dalam cerita Nabi Musa ini ada perkara yang menunjukkan Allah nak tunjukkan kekuasaannya kepada Allah, bahawa dia boleh berkata-kata secara langsung kepada Rasul yang dipilihnya, dan dia menerangkan bagaimana seorang hamba itu perlu menghormatinya dengan simbolik, melucut kasut yang mungkin penuh dengan kekotoran dalam perjalanan yang jauh. Dan seterusnya Allah kata dia pilih Nabi Musa dan sembahlah aku dan dirikan solat. Jadi yang akhir wa aqimis salah li zikri, itulah yang kita pegang hari ini. Allah dah katakan aqimis salah li zikri, untuk ingat aku. Percayalah, mereka yang tidak tinggalkan solat sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap, terlanjur kata, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesejahteraan, keselamatan, dapat beribadah dengan baik.
Okey, mari kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bermohon keselamatan pada agama kami, afiat pada jasad kami, pertambahan pada ilmu, barakah pada rezeki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berilah kami taubat sebelum kami mati, rahmah ketika kami mati, menghadap kematian dan keampunan selepas kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut, wan najata minan nar, dan terselamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dan mendapat keampunan atau kemudahan pada hari hisab, ketika dihisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah kamu palingkan hati kami setelah kamu berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami rahmah ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamu adalah maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Amin amin ya Allah. Amin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.